Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Akila binti Zuraini. Nombor metrik saya ialah 1923966. Pada hari ini saya akan membentangkan satu rencana yang bertajuk komunikasi antara budaya dalam industri pelancongan. Adalah satu proses yang berkaitan dengan interaksi antara dua individu melalui lisan atau bukan lisan untuk menyampaikan dan mentafsirkan sesuatu mesej. Dalam pada itu, budaya pula membawa maksud pengetahuan, kepercayaan, sikap, agama, peranan, hubungan dan perkembangan cara hidup yang dimiliki oleh sebuah kumpulan besar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh hal yang demikian, komunikasi dan budaya mempunyai hubungan yang terikat kerana budaya yang berbeza akan mempengaruhi cara berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Seterusnya, komunikasi antara budaya membawa maksud interaksi yang berlaku antara dua individu yang mempunyai budaya yang berbeza di mana ia tidak mengira bangsa, etnik, sosioekonomi atau campuran antara perbezaan tersebut. Secara dasarnya, komunikasi antara budaya merujuk kepada interaksi secara bersemuka atau dipanggil sebagai face to face dalam kalangan rakyat berbagai budaya. Dalam pada itu, komunikasi antara budaya juga membawa maksud proses pentafsiran dan perkongsian makna dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeza. Samping itu, pelancongan ialah satu aktiviti mengembara, melawat atau melancong dengan tujuan untuk berrekreasi atau beriadah ke tempat lain dan melebihi jarak 50 batu secara bersendirian atau berkumpulan. Dalam pada itu, aktiviti pelancongan ini boleh dilakukan di dalam negara atau luar negara. Kerana pelancongan juga termasuk dalam aktiviti hiburan, teori dan amalan, perkhidmatan, perniagaan, operasi dan juga tarikan kepada pelancong atau lebih dikenali sebagai pelawat. Sebagai rakyat Malaysia, komunikasi dalam industri pelancongan sangat dititik beratkan kerana fikiran individu kepada individu atau sekumpulan individu lain adalah berbeza. Hal ini menyebabkan interaksi yang bererti antara kehidupan dan merangkumi berbagai aspek seperti secara lisan atau bukan lisan, bahasa isyarat, sentuhan dan hubungan mata dapat menghasilkan pemahaman antara setiap individu yang berkunjung di Malaysia. Hal ini demikian kerana tidak semua pelancong yang fasih petah atau mengetahui bahasa Melayu sekiranya mereka datang ke Malaysia. Hal ini membuatkan bahasa umum yang digunakan seperti bahasa Inggeris digunakan dalam sektor pelancongan. Ini sangat penting kerana ia mewujudkan sistem komunikasi antara rakyat Malaysia dengan pelancong asing yang melancong ke negara Malaysia. Komunikasi antara budaya dalam industri pelancongan juga memudahkan urusan jual beli kerana ia mempercepatkan bagi kedua-dua pihak untuk berinteraksi dan juga memberi maklum balas. Hal ini demikian kerana apabila penjual bersemuka dengan pelancong asing, sudah pasti penjual mengharapkan barang yang dijual olehnya dibeli oleh pelancong asing. Oleh yang demikian, bagi menjual barang tersebut, sudah semestinya penjual dan pelancong itu perlu berkomunikasi antara satu sama lain bagi memenuhi hasrat bersama sama ada dari pihak penjual atau pihak pembeli. Dalam pada itu, dengan adanya komunikasi antara budaya dalam industri pelancongan ini juga, para pelancong akan mempunyai pengalaman yang menggembirakan serta berasa seronok dan puas hati untuk melancong ke negara Malaysia. Hal ini sangat jelas apabila rakyat Malaysia dapat berinteraksi bahkan dapat memberi tindak balas yang diingini oleh pelancong yang datang ke Malaysia. Daripada itu, komunikasi antara budaya di Asia Timur iaitu China, Jepun dan Korea merupakan negara yang mempunyai budaya berkonteks tinggi. Hal ini demikian kerana bahasa dan budaya di negara tersebut adalah sebahagian daripada sistem komunikasi yang paling sulit dan tegas. Dalam pada itu, negara Asia Timur sering menggunakan bahasa ibunda mereka untuk berkomunikasi antara satu sama lain kerana bagi mereka itu adalah cara mereka mencintai negara mereka. Oleh sebab itu, pelancong yang datang ke negara Asia Timur mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dengan masyarakat di sana kerana mereka jarang menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dalam kalangan masyarakat mereka. Malah mereka akan menghiraukan orang yang bercakap bahasa Inggeris dengan mereka. Namun, pada masa ini, masalah tersebut boleh ditangani dengan mudah di mana para pelancong yang melancong ke negara Asia Timur, mereka boleh menggunakan aplikasi Google Translate sebagai cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat di China, Jepun dan Korea. Hal ini membuatkan hubungan pelancong dari pelbagai negara dengan
negara di Asia Timur menjadi lebih baik kerana masyarakat di China, Jepun dan Korea menganggap bahawa pelancong yang datang ke negara mereka itu menghormati akan bahasa dan budaya mereka. Dalam meningkatkan cabaran komunikasi antara budaya dalam pelancongan pada era globalisasi ini, kebanyakan negara telah memikirkan pelbagai cara positif untuk terus berdaya saing. Hal ini demikian kerana dunia telah tanpa sepadan ini telah membolehkan maklumat disebarkan dengan meluas dan pantas tentang mempengaruhi nilai dan cara hidup masyarakat dunia. Jika pada masa dahulu filem dari Amerika Syarikat dipilih sebagai yang terbaik, namun pada masa ini masyarakat lebih memilih hiburan yang alternatif di mana kecenderungan ini dicetuskan oleh Korea Selatan untuk menjual budaya sebagai pakej yang telah menguntungkan melalui Hallyu. Hallyu ialah pakej budaya Korea Selatan yang lebih kepada bahasa, budaya, drama dan K-pop, dan ia sangat terkenal sehingga berjaya menyerap masuk dalam kehidupan remaja di seluruh dunia. Sebagai impak positif, komunikasi antara budaya dalam pelancongan semakin bertambah dengan baik di mana pelancong yang melancong ke negara-negara lain semakin memahami budaya dan bahasa dari setiap negara. Hal ini disebabkan masyarakat seluruh negara semakin berfikiran terbuka dengan budaya dan bahasa yang pelbagai. Oleh hal yang demikian, bahasa dan kebudayaan kebangsaan mestilah menjadi faktor utama dalam meningkatkan usaha kesatuan dalam bahasa dan budaya. Hal ini demikian kerana sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu perkara yang boleh menarik minat pelancong untuk datang ke Malaysia, walaupun industri hiburan di Malaysia tidak dapat mengalahkan hiburan di negara lain seperti Korea, Jepun, China dan lain-lain negara. Namun dalam proses cubaan untuk meningkatkan hiburan Malaysia, drama seperti Nur Kasih boleh menjadi contoh terbaik kepada hasil seni Melayu. Pada waktu yang sama, muzik-muzik bercorak Nusantara juga boleh diketengahkan lagi bagi menunjukkan identiti sebuah negara Malaysia yang mempunyai nilai dan jati diri Malaysia itu sendiri. Oleh itu, komunikasi antara budaya dalam pelancongan sangat memberi kesan yang mendalam kepada kepada setiap individu, masyarakat dan negara. Hal ini demikian kerana dengan pelbagai komunikasi yang digunakan untuk berhubung dapat membantu untuk memudahkan antara satu sama lain. Sekian, terima kasih.